bekerja. Oleh itu tak bolehlah panjang bercakap. Paling lewat saya akan berhenti 11.59. Saudara-saudari yang dihormati sekalian, selepas pilihan raya tahun 2008, kita tidak menyangka berlaku perpaduan sebegini rupa, terutamanya di antara orang-orang Melayu, India dan Tionghoa melalui apa yang dipanggil Pakatan Rakyat. Kita telah dipecahkan sejak merdeka sehingga tahun 2008. Orang Melayu tak boleh dengar, tak boleh terima langsung DAP. DAP perkauman anti-Islam, anti-Melayu. Inilah yang diletakkan dalam pemikiran orang Melayu. Orang Cina, India pula tak boleh terima PAS, parti kolot anti pembangunan, parti yang garang, Taliban. Selagi orang Melayu tak boleh terima DAP, orang Cina, India tak boleh terima PAS, UMNO Barisan Nasional akan memerintah sampai bila-bila. Tetapi bila kita pecahkan monopoli itu, di mana sekarang rata-rata orang Melayu tidak ada masalah dengan DAP, orang Cina, India tak ada masalah dengan PAS. Bila ini berlaku, umur Barisan Nasional akan tamat tidak lama lagi. Tetapi jangan kita seronok, jangan kita gembira, karena usaha perpecahan ini diteruskan oleh UMNO, BN. Tidak berhenti setiap hari dan setiap saat. Ingatan ini saya cuba ketengahkan supaya kita jangan terperangkap dalam adu domba yang dibuat ini. Kita lihat sejak kita menang 5 buah negeri, Kelantan, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Selangor. Untuk memecahkan perpaduan ini, tidak lain digunakan isu perkauman, isu agama. Sebab mereka tahu ini sahaja yang boleh menyelamatkan UMNO dan BN. Mereka tak dapat gunakan isu pembangunan lagi, sebab rakyat sudah paham hal pembangunan. Siapa yang diberi kuasa memerintah, maka pemerintah itulah akan buat pembangunan. Maka isu perkauman dan agama yang dimainkan. Peringkat awal selepas kita bentuk kerajaan di Pulau Pinang, antara isu yang dimainkan hal agama supaya orang Melayu marah kepada DAP, marah kepada Lim Guan Eng, yaitu mereka memberitahu bahawa Lim Guan Eng cuba mengharamkan perakan Maulud Nabi. Hari Nabi Muhammad, hari jadi Nabi Muhammad yang cuti di Malaysia, Lim Guan Eng kata tak perlu sambut, tak perlu buat perakan. Lebih 2 minggu dimainkan isu ini supaya orang Melayu marah kepada Lim Guan Eng. Didapati apa yang disebut itu tidak betul. Itu fitnah putusan dan fitnah UMNO. Tidak berhenti lagi. Tak berapa bulan pula diketengahkan lagi isu, yaitu Lim Guan Eng nak ganti yang di-Pertuan Agong melalui khutbah yang dibuat oleh seorang ustaz
Dalam doanya sepatutnya mendoa yang di-Pertuan Agong, tetapi dia mendoakan Lim Guan Eng. Ini juga hampir 2 minggu isu ini dimainkan. Sehinggalah Ustaz itu membuat pengakuan bahwa dia doa supaya Lim Guan Eng mendapat hidayah, bukan Lim Guan Eng ganti yang di-Pertuan Agong. Ini semua permainan UMNO supaya orang Melayu kembali benci dan ragu kepada DAP. Mereka terus dengan isu-isu yang lain. Di Selangor pula, mereka sanggup bawa kepala lembu yang baru disembelih supaya orang Hindu, orang India marah kepada orang Melayu. Dengan itu Hindu dan orang India tidak mau lagi menyokong parti-parti dalam Pakatan Rakyat. Supaya orang Melayu marah, dilempar pula kepala babi dalam masjid. Tapi setelah dicek, didapati babi itu dibalut dengan berlapis-lapis. Kalau orang Cina yang membuangnya, dia tak perlu balut. Dia hanya perlu pegang telinga babi dan buang. Saksi yang buang kepala babi itu adalah orang Melayu. Saya nak sebutkan di sini, ini permainan yang cuba diadukan perkauman ini, supaya kita saling benci-membenci, syak mengesyaki antara satu sama lain. Selepas itu, tuduhan pula yang berhormat Teresa Kok melarang azan, terutama di waktu subuh, sehingga Teresa Kok kemudian yang ditahan di bawah AFA. Dan Teresa Kok menyaman putusan dan dia menang dalam kes itu. Kemudian tidak henti setakat itu dimainkan isu nama Allah. Orang bukan Islam tidak boleh menyebutnya. Sampailah ke peringkat beberapa buah gereja cuba nak dibakar. Perkara ini menjadi reda bila pemimpin kami, Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang dan Tuk Guru Ni Aziz, melawat gereja dan berdialog dengan padri-padri bahwa di dalam Islam, dalam perang pun kita tidak boleh musnahkan rumah ibadat orang lain. Ini kan pula masa damai. Hadirin sekalian, setakat ini usaha untuk melagakan rakyat melalui agama dan kaum belum lagi berjaya. Tahniah kepada rakyat Malaysia. Saudara yang dihormati sekalian, kajian yang dibuat oleh berbagai pihak selepas pilihan raya 2008 hingga sekarang, didapati orang-orang Tionghoa dijangka 80% tidak akan menghuni Barisan Nasional. Orang India tinggi menghuni Pakatan Rakyat. Surut sedikit kemudiannya. Sekarang orang India sedang kembali kepada Pakatan Rakyat. Oleh itu, untuk mempertahankan Putrajaya bagi UMNO dan Barisan Nasional, pergantungan undi mereka kepada orang Melayu Luar Bandar, Bumi Putra Sabah Sarawak. Inilah pergantungan mereka. Selain daripada Felda dan undi pos. Ini kubu UMNO dan Barisan Nasional. Penduduk bandar atau separuh bandar, Melayu bukan Melayu, UMNO ilek pucet. Habis. Hadirin sekalian, orang seperti di Damansara, di sini Kelana Jaya, Shah Alam, Puchong, Barni, Ipoh, Pulau Pinang, Kuala Terengganu, Kota Baru, ini semi-urban area. Tempat-tempat seperti ini orang Melayu dia dengar UMNO pun dia geli. Kamu parti apa? UMNO.
Tetapi orang luar bandar, terutama Melayu di luar bandar, yang tidak terdedah kepada internet, blogger, Twitter, Facebook, pergantungan mereka masih kepada TV3, RTM. Mereka percaya berita RTM, mereka anggap sahih macam sahih kitab Bukhari Muslim. Bagi orang Islam adalah Bukhari Muslim ini hadis yang dia riwayat hadis-hadis yang sahih dan mutawatir. Hadirin sekalian, mereka mengkaji setiap masa bagaimana nak menarik orang Melayu kembali menyokong UMNO dan PN, orang Cina kembali mengundi MCA, atau India balik kepada MIC. Usaha berterusan. Menjelang merdeka, saya membuat ucapan yang hampir serupa setiap tahun. Yaitu saya melihat kebelakangan ini, 7-8 tahun kebelakangan ini, rakyat Malaysia seolah-olah tidak menyambut hari merdeka. TV, radio, surat khabar minta rakyat pasang bendera di rumah, di kereta, di pejabat. Saya lihat di Lembah Kelang ini, Kelang Valley, 100 biji kereta ada satu bendera. Kalau ada yang pasang bendera, lori bawa pasir, lori bawa tanah. Why? Karena dia nak menarik perhatian JPJ dan juga polis. Dulu orang Timur, kedai-kedai mereka pasang bendera. Sekarang kurang. Ada satu di Shah Alam, sebuah kereta, dia pasang 200 bendera. Lebih kurang 200. Ini jenis masuk air di kepala. Kenapa rakyat tidak menyambut merdeka? Saya memberi ceramah kali ini 21 hari bulan di Pulau Pinang, dekat dengan kampung saya, 21 Ogos. Saya mengatakan hari merdeka seolah-olah perayaan ulang tahun UMNO. Betul kan? Sebab yang ditonjolkan tokoh kemerdekaan hanya Tengku Rahman, Datuk On. Tak apalah nak letak Tengku Rahman, Datuk On, Bapa Kemerdekaan, okey. Senaraikan sama pejuang-pejuang yang lain, seperti Dr. Burhanuddin, Abu Bakar Al-Bakir, Ahmad Mustamam, Ishaq Haji Muhammad, Ibrahim Yaakob, Ganapati, banyak lagi yang lain. Tapi bila hari merdeka hanya tunjuk Tengku Rahman, Datuk On. Maka rakyat merasakan ini perayaan ulang tahun UMNO. Betul kan? Kemudian saya sebut lagi, tiap-tiap kali hari merdeka tak ada filem lain. Bukit Kepong, Bukit Kepong. Saya sebut, dalam Bukit Kepong yang menjadi hero ialah Mat Indra. Habis. Semua orang terkejut. PAS terkejut, UMNO terkejut. Sebab dalam gambaran umum, bila dia sebut komunis, ialah Cina. Jangan lupa digambarkan dalam akhbar, dia nak letakkan mental kepada rakyat, komunis adalah Cina. Komunis ideologi. Dia ada Cina, dia ada Melayu, dia ada India, dia ada Arab, dia ada orang putih, dia ada Yahudi, berpahaman komunis. Betul kan? Tapi di Malaysia komunis, cimpin. Mereka lupa dalam Parti Komunis Melaya itu ada Rashid Maidin, ada Samsen Paket, ada Abdullah Sidi, banyak lagi Melayu. Tetapi digambarkan kalau filem Bukit Kepong, yang komunis yang menang itu semua Cina.